Okey, cikgu terangkan. Kita tengok kalau ada yang nak masuk tolong bagi tahu cikgu Okey, kita tengok cikgu dah tak pergi kepada nota. Awak boleh tengok dekat YouTube tu. Cikgu terus pergi kepada soalan. Kalau awak ada buku, awak boleh salin soalan ni. Awak salin dengan secara ringkas lah. Sebab yang ni cikgu dah bagi dalam handout yang awak ambil dekat sekolah hari tu. Okey, kita mulakan dengan soalan nombor 1 kita tengok. Dia kata diberi V berubah secara langsung dengan T kuasa 3 dan V sama dengan 64. Okey, Alia masuk? Alia ada? Okey, kita tengok V berubah secara langsung dengan T kuasa 3. Itu cara tulis dia. Kemudian dia bagi V ialah 64. Jadi kita akan buat V sama dengan KT kuasa 3. Okey, tolong salin dalam buku terus Salin dalam buku terus ya. Awak boleh cek juga Cek kalau nak respon apa-apa tolong cek. Kemudian dibagi V ialah 64. Jadi macam mana kita nak buat? Kita ganti 64 sama dengan K kita tak tahu, darab dengan T ialah 2 tutup kurungan kuasa 3. Jadi dapatlah K sama dengan 64 bahagi 2 kuasa 3 ialah 8. K 64 bahagi 8 dapat 8. Di K tu dapat 8. Jadi mana jawapan dia? D. Boleh? Soalan nombor 1. Okey, sempat salin tak? Ustaz, cikgu Ustaz. Okey, cikgu tunggu. Untuk soalan tu cikgu bagi peluang pada awak sama ada awak salin ataupun awak tampal yang awak ambil handout dekat sekolah hari tu. Tampal pun boleh soalan tu. Yang penting jalan kerja awak kena buat. Okey, cikgu pergi ke soalan nombor 2. Boleh tak? Soalan nombor 2 dia bagi P4, Q9, R12. Kemudian yang ni P10, QA, R8. Cara kita baca ke bawah PQR. Kalau contoh tengok nombor 4 ni kita baca ke kanan GHN. Itu cara baca dia. Maksudnya cara nak ambil data dia macam ni untuk kes ni. Kita ambil macam ni. 4, 9, 12. Okay, soalan ni dia kata jadual menunjukkan beberapa nilai bagi pemboleh ubah P, Q dan R yang memuaskan hubungan P berubah secara langsung dengan punca kuasa 2Q dan berubah secara songsang dengan R. Itu cara sebutan yang betul. Bila dia duduk kat bawah, kita sebut berubah secara songsang. Okey, Alia Dayana cuba sebut balik apa yang cikgu sebut. Alia? Okey, cuba sebut balik. Sebut yang ni. P. Boleh Alia? Sekejap je. Kejap. Okay, kita minta tolong Miss Ria. Miss, cuba sebut.
P berubah secara langsung Dengan P berubah secara langsung dengan punca. punca kuasa Q per R. Dia tak boleh sebut per. Okey, lagi sekali semua dengar. Cara sebut dia macam ni. P berubah secara langsung dengan punca kuasa 2Q dan secara songsang dengan R. Bila dia duduk kat bawah kita sebut secara songsang. Okey Syamim, tolong sebut. P secara langsung dengan punca kuasa Q secara songsang R. Okey. Berubah secara langsung ada perkataan berubah Syamim. Okey, soalan dia cikgu sambung hitung nilai A. Okey, Faris baru masuk. Faris ada? Okey, jadi cara nak jawab soalan nombor 2 ialah boleh salin yang baru masuk tolong salin. Untuk soalan tinggalkan ruang dulu untuk soalan. Okey, cara nak jawab dia ialah sorry banyak gangguan sebab ada kawan awak baru masuk. P sama dengan hilangkan simbol ni dia akan jadi K punca kuasa 2Q per R. Okey, tu first. Jadi yang ni data dia penuh 4, 9, 12 semua ada nilai. Jadi kita masukkan nilai dia. P itu ialah 4. Kita masukkan P itu ialah 4 sama dengan K kita tak tahu, punca kuasa 2Q ialah punca kuasa 29 per dengan R ialah 12. Jadi K kita dapat 4 kali 12, kita pindah sana 48 bahagi dengan punca kuasa 29 ialah 3. 48 bahagi 3. Nisha dapat berapa? 16. Okey, dapat 16. 16 tu baru nilai K bukan nilai A. Okey, seterusnya cikgu tulis sebelah sini Macam mana kita nak dapat nilai A? Kita tulis balik persamaan yang ini. Kita tulis balik persamaan yang ini, kita gantikan dengan nilai K sama dengan 16. Macam sebelum ni cikgu terangkan, ni nama dia cerita 1, ini nama dia cerita 2. Sekarang kita nak terangkan, kita nak selesaikan cerita 2. Jadi kita masuk P sama dengan, kita gantikan nilai K 16 punca kuasa 2Q per R. Jadi P kita 10 dekat sini, 10 sama dengan 16. Q tu ialah punca kuasa 2A, kita gantikan dengan nilai A, R kita ialah 8. Jadi nak cari A yang ni pindah ke kanan, 10 kali 8, 80. 16 pindah ke bawah, jadi bahagi 80 bahagi 16 sama dengan punca kuasa 2A. Jadi A sama dengan 80 bahagi 16. Aina L dapat berapa? 80 bahagi 16. 5 cikgu. 5. 80 bagi 16, 5. Itu baru punca kuasa 2A. Punca kuasa 2A awak dapat 5. Jadi A sama dengan, pindah punca akan jadi kuasa 2 lah. 5 kuasa 2. Jadi A akan dapat 25. Jawapan dia ialah dekat sini, nombor 2D. Oi, sempat salin tak? Sempat. Sempat Kalau tak sempat, tak apa, yang ni cikgu record. Nanti cikgu akan masuk dalam YouTube balik. Okey, seterusnya nombor 3. Dia kata V berubah secara langsung. V berubah secara langsung dengan punca kuasa 3T. Di ini punca kuasa 3T. Hubungan yang mengaitkan V dan T ialah
Jadi tengok kalau punca kuasa 3, dia contoh punca kuasa 3 8 lah. Dia adalah bersamaan dengan 8 kuasa 1/3. Punca ialah kuasa 1/3. Okey. Kalau contoh punca kuasa 2, dia adalah 2 kuasa setengah. Okey, boleh? Itu yang awak kena tahu. Jadi apa jawapan untuk nombor 3? Faris? B. Jawapan dia ialah? B. Okey, B. Dia tak boleh ada kat bawah Jadi A dah salah, C dah salah. Jadi jawapan dia ialah B. Seterusnya cikgu pergi ke soalan nombor 4. Ada soalan nak tanya tak? Tak ada. Kalau tak sempat salin bagi tahu cepat-cepat Okey. Okey. Yusra admit. Okey. Nombor 4. Cikgu ambil soalan tu dalam kertas matematik tu kan? Kertas yang cikgu bagi tu, cikgu ada soalan ni. Ni yang last ni. Ulang kaji. Okey. Jadi cikgu nak sama ada cikgu bagi peluang awak tampal soalan tu tapi jalan kerja awak kena tulis. Boleh? Faham Boleh. Okey. Seterusnya nombor 4 dia kata jadual menunjukkan hubungan di antara pemboleh ubah G, H dan N. Diberi G berubah secara langsung dengan punca kuasa 2H dan secara songsang dengan N. Hitung nilai F. Okey. Ali Adayana, sebut lagi sekali macam mana cara nak sebut yang ni? G berubah secara langsung dengan punca kuasa 2H berubah secara langsung songsang dengan N. Betul. Itu cara sebut yang betul Okey. Jadi kita nak jawab soalan ni, cara dia ialah awak ambil satu baris ni dulu. Yang ni maklumat lengkap dia ada yang ni. Ni cerita 1. Baru kita boleh pergi ke cerita 2. Okey. Tengok cikgu buat. Dia akan jadi G sama dengan, yang ni buang simbol ni, dia akan jadi K punca kuasa 2H per N. Jadi kita ambil maklumat kat atas ni, G ialah 18 sama dengan K tak tahu, punca kuasa 2H ialah 16 per N ialah 2. Okey, jadi kita nak tahu nilai K 18 darab 2 bahagi dengan yang ni ke bawah. Punca kuasa 2, 16. Dapatlah nilai K. Jadi K sama dengan Tanisha tolong kira. 18 kali 2 bahagi punca kuasa 2, 16. Tanisha ada kalkulator tak? Ada cikgu. Berapa? 9. Okey, dapatlah K tu ialah 9. Jadi kita masuk dalam ni balik. Kat atas ni. Masuk kat atas ni balik. Okey, caranya ialah G sama dengan 9 punca kuasa 2H per N. Barulah kita boleh jawab soalan dia nak nilai F. Okey, cara nak jawab dia. Kita masukkan nilai G tu ialah 27 sama dengan 9 punca kuasa 2H. H dia ialah 9 per N kita ialah F tak tahu. Dapatlah F sama dengan, okey, F naik atas. 27 turun bawah. Itu cara nak buat. Jadi 9 darab punca kuasa 29 per 27. Yoga tolong cikgu kira.
9 darab punca kuasa 29 per 27. Dapat apa Yoga? Yoga ada tak? Atau kawan lain nak tolong? Faris? 1. Dapat 1. Okey, betul. Itu jawapan dia. Okey, seterusnya. Cikgu pergi ke soalan nombor 5. Jadual menunjukkan beberapa nilai bagi pemboleh ubah P dan Q dengan keadaan P berubah secara songsang. Okey, jadi kata P berubah secara songsang dengan kuasa 2Q. Kuasa 2Q ialah Q kuasa 2 lah. Jadi Q kuasa 2 tu mesti duduk kat bawah sebab dia berubah secara songsang. Itu cara nak tulis dia. Okey, soalan dia cari hubungan yang mengaitkan P dan Q. Bila hubungan maksudnya dia nak P sama dengan. Okey. Jadi macam mana kita nak buat? Kita buat P sama dengan K per Q kuasa 2. Hapuskan simbol ni dia jadi K. Jadi kita ambil maklumat yang pertama ni kat sini. P25 Q2. Jadi P ialah 25 sama dengan K tak tahu per Q kita ialah 2 kuasa 2. Jadi dapatlah K sama dengan yang ni pindah ke sana. 25 kali 2 kuasa 2 ialah 4. 25 kali 4 dapatlah 100. Jadi dapat K 100. Hubungan dia akan jadi, kita masuk dalam ni balik. Masukkan K dalam ni, dia akan jadi P sama dengan 100 per Q kuasa 2. Jadi jawapan dia ialah A. Boleh Okay, cikgu pergi ke nombor 6. Sempat kan Salin? Dah habis Salin? Dah. Okay dah. Cikgu tengah. Cikgu pergi ke nombor 6. Ya. Nombor 6 dia kata diberi Y berubah secara langsung. Secara langsung dengan punca kuasa 3X. Jadi cara tulis dia Y berubah secara langsung dengan punca kuasa 3X. Itu cara tulis dia. Dan dia bagi Y 12 apabila X 27. Okay, kita hapuskan simbol ni. Dia akan jadi Y sama dengan K punca kuasa 3X. Y ialah 12 sama dengan K tak tahu punca kuasa 3X ialah 27. Dapatlah K sama dengan 12 per punca kuasa 3, 27. Okay, dapatlah K sama dengan 12 bahagi punca kuasa 3, 27. Nisha berapa Nisha? Belas bahagi punca kuasa 3, 27. 4. 4 dapat K sama dengan 4. Jadi masuk balik dalam ini. Y sama dengan 4 punca kuasa 3X. Dia kata cari nilai X apabila Y 16. Ini cerita yang kedua. Masuklah 16 sama dengan 4 punca kuasa 3X. Jadi yang ni pindah ke sana, dia akan jadi 16 bahagi 4 sama dengan punca kuasa 3X. 16 bahagi 4
4. Betul. Jadi punca kuasa 3 X sama dengan 4. X sama dengan, ini pindah ke sana dia akan jadi 4 kuasa 3. 4 kuasa 3 64. yoga 64. Okey, ada jawapan D 64. 4 kuasa 3 ialah 64. Okey, settle. Cikgu terus ke nombor 7. Nombor 7. Jadual menunjukkan beberapa nilai bagi pembalik ubah U, V dan W dengan keadaan U berubah secara langsung dengan V. Jadi cara tulis dia U berubah secara langsung dengan V. U berubah secara langsung dengan V dan secara songsang dengan kuasa 2W. Dan secara songsang di duduk bawah, kuasa 2W ialah W kuasa 2. Selagi dia tak sebut perkataan punca, dia adalah kuasa. Ya. Kuasa 2W sama juga W kuasa 2. Soalan dia hitung nilai P. Jadi yang ni pun macam ni, cara baca dia baca macam ni. Ini cerita pertama, maklumat dia lengkap 269. Akan jadi U sama dengan KV per W kuasa 2. U kita ialah 2 sama dengan K tak tahu, V ialah 6 per W ialah 9. Jadi 9 kuasa 2. Dapatlah K sama dengan 2 kali 9 kuasa 2. 2 darab 9 kuasa 2 bahagi dengan 6. K sama dengan Yusof dapat apa? Ya, cikgu. K dapat berapa? 2 darab 9 kuasa 2 bahagi 6. 27. Okey, kawan dah tolong dapat 27. Itu nilai K. Sama juga macam tadi, masukkan 27 tu dekat atas sini. Masukkan 27 dekat atas ni. Masuk kat sini Ini. Okey. Dia akan jadi Hanisah baru masuk. Tak apa, Hanisah cikgu dah record semua yang sebelum-sebelum ni. Nanti boleh tengok dekat YouTube. Okey, dia akan jadi U sama dengan K ialah 27 V per W ialah W kuasa 2. Tulis dulu macam tu. Dah tulis barulah kita ganti dengan nilai yang ni, yang cerita yang kedua ni. P2 dengan 3. Okey, jadi U kita ialah P sama dengan 27. V kita ialah kurungan 2 per W kita ialah 3 kuasa 2. Okey, dapatlah P sama dengan 27 darab 2 bahagi dengan 9. Miss dapat apa? Enam. Okey, dapatlah 6. Jawapan dia ialah P. Itu nombor 7. Habis salin kot. Cikgu salin, awak salin Okey, seterusnya cikgu pergi ke habis dah kot? Habis sampai nombor 7 ya. Habis dah. Habis dah. Okey, jadi kita dah tamatkan bab 1 lah. InsyaAllah minggu depan hari Isnin kita akan masuk bab 2 Baik cikgu. Cikgu. Okey. Ya. Cikgu. Tingkatan 5 nanti cikgu ajar juga ke cikgu lain? Aku pun tak tahu sebab tak ada jadual. Tapi mungkin cikgu ambil satu kot. Tak tahu, MX atau Max kelas awal. Oh, okey. Cikgu tak pasti. Tapi guru guru kelas, kan? betul. Guru kelas dah jadi Cikgu Rahayu. Cikgu Rahayu dah ada bagi tahu tak? Tak. Tak ada pun. Belum. Tak Belum. Tapi dia pun dah tahu. So, kami dah dimaklumkan dah.
Okey. Ada apa lagi nak tanya ke? Tak ada. Tak ada. Jadi untuk bab 1 ni pastikan nota dah lengkap. Salin yang cikgu suruh sebelum ni. Kalau tak faham PM cikgu. Kemudian tolong buat latihan yang cikgu bagi ni. Dan ada satu lagi tambahan homework cikgu akan bagi yang dalam buku teks. Tapi cikgu bagi sikit lah. Cikgu faham. PDPR ni awak semua banyak kerja lain. Jadi cikgu akan bagi seringkas sesikit yang boleh lah homework. Pastikan awak buat untuk bab 1, awak fahamkan bab 1 sebelum kita masuk bab 2. Boleh ke? Boleh. Betul. Bab 1 ni ganti je kan? Ganti masuk nombor je. Betul. Taklah Betul. Bab 1 ni masuk nombor je. Dia tak susah sangat. Dia kalau awak faham berubah secara langsung tu kat atas, berubah secara songsang tu kat bawah. Lepas tu cari nilai K. Awak boleh jawab lah insyaAllah. Dan biasanya lah kalau ikut KBSM, awak KSSM sebelum ni yang keluar soalan ni hanya dalam paper 1, objektif sahaja. Tapi zaman awak ni cikgu tak tahulah KSSM ni. Mungkin berubah sikit lah kot. Tapi dia tak boleh lari lah soalan dia macam ni je. Okey. Okey, boleh? Boleh. Boleh. Okey, kalau macam tu cikgu stop sampai sini dululah. Setengah jam je lagi kita Soalan tadi. nanti. Cikgu akan masukkan soalan. Cikgu snap soalan. Okey, terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okay, bye. Cikgu. Sama. Bye. Okey. Bye, sama. Okey, sama. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Terima kasih cikgu. Sama.